Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna واهدنا صراطك المستقيم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أما بعد tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh barakah ini dan Rajab, apabila kita masuk bulan Sya'ban dan kita akan sampai ke Ramadan. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan. InsyaAllah tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian kitab Al-Adhkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i sa'iri musannafatihi fi ad-darain amin. Kitab yang membicarakan tentang zikir-zikir dan doa-doa yang diajar, yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, yang mana kita telah pun masuk ke dalam zikir-zikir doa-doa kerana perkara mendatang. Pada minggu lepas telah pun kita bicarakan tentang bab doa istikharah, doa untuk minta petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita membuat pilihan, iaitu adanya dituntut sunat mendirikan dua solat sunat, sama ada diniatkan mutlak niat sunat saja ataupun diniatkan solat sunat istikharah, ataupun juga dengan mana-mana solat sunat yang lain, solat sunat tahiyatul masjid. Kemudian terus kita berdoa dengan doa istikharah yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sudah pun mencukupi. Ataupun kalau tidak sempat untuk memberikan salat sunat, maka memadai dengan hanya membaca doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berhujung balik dalam kitab azkar, dalam doa bab doa istikharah. Dan juga bagi dalam riwayat yang lain disebutkan daripada riwayat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, di sana ada doa yang Nabi bacakan yang agak pendek daripada doa yang panjang. Nabi bagi pilihan, tak boleh baca panjang-panjang doa istikharah yang panjang-panjang itu, tak boleh sama ada bahasa Melayu ke bahasa Arab boleh. Ada doa yang pendek dan Nabi minta petunjuk kepada Allah untuk membuat keputusan urusan dunia, urusan akhirat. Ada yang disebutkan dalam hadis, Allahumma khirli wa khtarli. Pendek, 4 patah perkataan. Allahumma khirli wa khtarli. Ya Allah, lihatkanlah hajatku dan pilihkanlah hajatku itu bagiku, ya Allah. Mana yang terbaik, Allah bagi petunjuk untuk kita membuat pilihan. Dan telah saya bincangkan, saya nyatakan pada minggu lepas tentang ia berkaitan dengan soal keyakinan yang Allah campurkan dalam hati kita. Bukannya mesti petunjuk itu mesti kena mimpi atau petunjuk sekian-sekian. Tidak. Yang penting ialah setelah Allah campurkan keyakinan, kita berani untuk buat keputusan pilih A dan bukan pilih B. Yakin pilih A, kita yakin sungguh inilah keputusannya, maka itulah petunjuk yang Allah berikan kepada kita, itu keyakinan. Al-yaqin la yuzalu bisyak. Ada kaedah fiqh yang menyebutkan keyakinan itu tidak boleh dihilangkan walaupun dengan syak wa sangka. Jadi itulah natijah daripada salat ataupun doa istikharah tersebut. Sambungan daripada itu tuan-tuan, ada sedikit lagi perbahasan yang Imam An-Nawawi
rahimahullah ta'ala datangkan kepada kita. Beliau mendatangkan suatu riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadanya, "Ya Anas, idza hamamta bi amrin fastakhir rabbaka fihi sab'a marrat thumma anzur ila alladhi sabaqa ila qalbika fa innal khaira fihi." Ini dalil yang dimaksudkan. Bagaimana petunjuk yang nak dapat itu? Bukan mesti dengan mimpi. Dijelaskan dalam hadis Nabi ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas ini merupakan khadim Rasulullah, orang suruhan kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah minta, ibunya sendiri telah menghadiahkan, menganugerahkan Anas kepada Rasulullah. Rasulullah, ambillah Sayyidina Anas, ambillah Anas ini menjadi orang suruhanmu sebagai tanda kegembiraan aku, kamu datang ke Madinah ni, berhijrah ke Madinah, nak bagi harta kat Nabi, tak ada harta, yang ada anaknya, nak ambil anakku ini biar dia berkhidmat kepadamu wahai Rasulullah. Maka hampir 10 tahun Sayyidina Anas berkhidmat dengan Nabi sehingga umurnya 20 tahun. Maka beliau menjadi sahabat Nabi yang juga banyak meriwayatkan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Anas cerita kepada kita bahawa suatu hari baginda Nabi telah memanggil Anas dan memberitahu petua kepada Sayyidina Anas. Bagi petua, bahasa kita petua lah, kan? Bahasa rasmi. Nabi bagi petunjuk, bagi tunjuk aja, wahyu. Ini wahyu daripada Allah Ta'ala. Kata, ya Anas, wahai Anas, idza hammamta bi amrin, sekiranya engkau hendak membuat sesuatu perkara, kamu nak buat suatu perkara, nak buat pilihan, suatu pilihan, hendaklah engkau beristikharah kepada Tuhan, minta petunjuk daripada Allah. Istikharah, kita talab, minta Allah memilih untuk kita. Mana minta Allah pilih, minta Allah bagi petunjuk kepada kita untuk membuat pilihan. Itu maksudnya. Kerana Allah Maha mengetahui ke atas setiap sesuatu. Berapa kali nak buat? Nabi sebut dalam hadis ini, pada perkara itu kamu minta istikharah kepada Allah sebanyak 7 kali. Ini rahsianya, kita istikharah baru sekali, lepas tu nak rasa yakin baru Ustaz. Memang tak lah tu kan. Sekali buat habis, tak rasa lah nak buat pilihan satu sekali. Maka Sayyidina Anas sebut, Ustaz bagi panduan kepada Sayyidina Anas, buat 7 marat, 7 kali buat istikharah, minta petunjuk daripada Allah. Kerana tikrar, pengulangan perbuatan itu menunjukkan kesungguhan kita minta kepada Allah, agar Allah tunjukkan kepada aku pilihan mana yang terbaik. Ini tujuan, nama 7 kali. Maka ini rahsia 7. 7 ini memang sering disebut dalam Quran. Sab'a samawat, Allah ciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Kenapa 7? Wallahu alam, itu hanya Allah yang mahu mengetahui kenapa 7. Bukan 8, bukan 9. 7 hampir 7 neraka Allah Ta'ala, tapi 8 juga Allah Ta'ala. Tawaf 7 kali, sa'i 7 kali, kenapa 7? Wallahu alam. Kita serah perasaan itu kepada Allah Ta'ala. Yang penting kita sebagai hamba kepada Allah mentaati perintah Allah. Maka 7 kali disebut oleh baginda Nabi SAW. Maka ini juga lah menjadi dalil tajribah. Dalil 7 kali buat, insya-Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi kata, "Thumma anzur ila alladhi sabaqa ila qalbi." Setelah 7 kali buat, 7 kali solat, 7 kali minta doa istikharah dengan bersungguh-sungguh, Nabi kata, "Thumma anzur ila qalbika." Kemudian, "Thumma anzur ila alladhi sabaqa ila qalbi." Kemudian perhatikanlah kepada apa yang terlintas di dalam hatimu itu ketika itu. Dah 7 kali buat, tak tahu dapat keputusan A ataupun B, yang mana terlintas di hati kita yang kita rasa yakin, inilah pilihan yang kita kena pilih. Dan kita itu yakinlah itu
petunjuk datang daripada Allah SWT. Keyakinan itu Allah campurkan ke dalam hati kita. Fa innal khaira fihi, kan Nabi kata sesungguhnya pada pilihan yang kita yakin itulah adanya kebaikan. Walaupun kita pilih jadi tak jadi macam mana yang kita buat, redha dengan pilihan tersebut setelah kita yakin pilihan itu yang dibuat, namun tak menjadi seperti apa yang kita harapkan, redha dan pasrah dengan apa yang berlaku setelah itu. Fa idza azabta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana kamu telah berazam untuk buat suatu keputusan, kamu dah memilihnya, fatawakkal 'ala Allah, berserahlah urusan tersebut akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama ada baik ataupun buruk. Mungkin baik pada pandangan kita tapi buruk pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrun lakum. Kamu rasa itu baik bagi kamu tapi buruk bagi Allah taala. Dan maknanya kamu rasa benci perkara tersebut tapi baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Ini kaedah yang Allah Taala telah pun susun kepada kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan kita takkan mudah kecewa dan putus asa dalam kehidupan sehingga sanggup kita membunuh diri kerana sebab kecewa dengan urusan-urusan dunia semata-mata. Ini kehebatan akidah yang diajar dalam Islam ini, membawa kepada keyakinan kita kepada takdir qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, inilah menjadi dalil yang kuat, dalil yang jelas bahawa soal bilangan-bilangan tertentu dalam sesuatu zikrullah itu, sekalipun tidak ada dalil dalam Al-Quran secara Quran ataupun hadis secara sharih, namun perkara tersebut menjadi tajribah, dalil tajribah. Apa itu dalil tajribah? Dalil tajribah ini petunjuk yang berlaku disebabkan pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan oleh para salafus salih. Kamu membaca zikir sekian-sekian dengan sejumlah sekian-sekian, dan memang tidak ada dalil Al-Quran dan hadis. Baca sekian-sekian, insya-Allah hajat dikabulkan. Tetapi dengan tajribah para awliya, salafus salih, hubungan mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bila mereka mengamalkan sesuatu zikir dan doa tersebut dengan jumlah-jumlah tertentu, maka dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah dalil juga. Bukan menjadi perkara bid'ah mengamalkan zikir dengan jumlah-jumlah tertentu, tidak. Sekalipun tidak ada dalil yang jelas daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu faham. Dan kata guru kami Fadilatul Syekh Dr. Ali Jummah hafizahullah taala bekas mufti Mesir, samalah dalilnya dengan umpama kita demam, kita ambil Panadol, makan, sembuh. Itu juga adalah dalil tajribah, dalil uji kaji secara makmal, secara saintifik. Dengan makan Panadol tu jenama, minta maaf, paracetamol. Ini bukan niat menggunakan promosi mana jenama, tidak ada. Maksud saya Panadol itu adalah paracetamol, ubat tertentu, sembuh. Maka tajribahnya itu. Makan Panadol insya-Allah sembuh, bukan kita beriktikad Panadol itu yang menyembuhkan. Sama dengan kita zikir dengan jumlah tertentu, selawat tafrijiyah dengan jumlah tertentu untuk memakbulkan hajat kita, bukan sebab kita yakin bilangan itulah yang menentukan kemakbulan itu, tidak. Sama macam Panadol tadi, bukan kita yakin 100% Panadol itulah yang menyembuhkan, tidak. Itu hanya ikhtiar, usaha kita, mudah-mudahan sembuh. Ada orang makan Panadol habis satu papan tak sembuh pun ada. Segala yang boleh sembuh itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tajribahnya, pengalamannya, berlakunya begitu. Kebiasaannya makan Panadol sembuh, kebiasaannya berzikir dengan jumlah tertentu, maka sekian-sekian berlaku, dimakbulkan, dimustajabkan, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai, nampak masalah. Ini kita nak bergaduh, apa ni zikir dengan tertentu ni, apa tak ada dalil sebagainya. Jangan begitu pantas membida'ahkan amalan-amalan orang Muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi kalau mensyirikkan sesama Muslim
Wal'iyyazu billahi min dzalik. Kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi berapa kali nak buat? 7 kali istikharah. Nak lebih lagi boleh tak Ustaz? Boleh lagi. Selagi tak rasa yakin nak tambah lagi, silakan. Mungkin hati kita kotor dengan dosa dan maksiat menyebabkan cahaya nur petunjuk Allah tak sampai masuk dalam hati kita, tak yakin lagi, silakan. 10 kali, 20 kali. Adakah mesti kena 7 kali ni? Dalam konteks 7 kali ini hanya panduan yang Nabi bagi. 7 kali sekurang-kurangnya, ataupun sehinggalah kita yakin buat pilihan. Ketika itulah buatlah keputusan setelah kita mendapat keyakinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Habis dekat situ tuan-tuan, pembahasan tentang doa istikharah. Malam ini tuan-tuan, kita nak masuk zikir bab yang baru, iaitu zikir-zikir yang dibaca pada waktu-waktu kesusahan dan ditimpa malapetaka. Ini panjang tuan. Ada banyak zikir-zikir Nabi ajar. Apa nak dibaca ketika kita menghadapi kesusahan, bencana, malapetaka, kesedihan, kita rasa susah. Ya Allah, banyaknya ujian padaku, ya Allah. Maka di sini banyak doa-doa dan zikir-zikir yang Nabi ajar untuk kita menenteramkan hati kita, dan kita minta agar diberikan jalan keluar di terhadap masalah-masalah tersebut. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, bab doa menolak bencana dan doa menghadapi perkara-perkara penting. Ada tak doa-doa untuk kita tolak bencana? Ada. Bencana boleh ditolak tak? Boleh. Dengan izin Allah Ta'ala, dengan berkat kita doa minta kepada Allah. Kerana yang menurunkan musibah itu, bencana itu ialah Allah. Yang mengizinkan musibah bencana itu berlaku kepada kita ialah Allah. Kerana tidak ada sesuatu pun yang akan berlaku melainkan menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama ada baik ataupun buruk. Ini qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada istilah alam semula jadi. Tak boleh sesuatu itu jadi dengan sendiri, melainkan dengan kehendak, masyiah kehendak Allah, dan iradah juga kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Akan berlaku melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bencana dan bala bencana, takdir itu ada takdir yang mubram dan takdir yang mu'allaq. Takdir mubram yang tak boleh diubah langsung, dan ada takdir yang mu'allaq yang tergantung takdirnya itu menurut pilihan kita, dan ia boleh tertolak dengan doa. Itu tujuan doa tadi, untuk menolak bencana, musibah itu takdir mu'allaq yang tergantung sama ada nak berlaku ataupun tidak, dan dia boleh tertolak dengan doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, kami meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi bencana sentiasa berdoa. Nabi pun berhadapan dengan bencana musibah, dan ketika Nabi menghadapi bencana dan musibah tersebut, Nabi mengajar kita untuk membaca doa ini. Apakah doa tersebut? La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardh Rabbul Arshil Karim. Pendek dia penonton, tak panjang mana. Ulang la ilaha illallah sebanyak 3 kali dan ada sambungan selepas la ilaha illallah. Apa maksudnya tuan-tuan? Nabi ajar kita untuk mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah, yang layak untuk dimohon pertolongan, yang layak untuk kita bergantung harap, melainkan Allah yang maha agung lagi maha penyantun. Al-Halim. Halim maksudnya juga ada kelembutan. Di saat Allah turunkan musibah, musibah Allah itu masih lagi diliputi dengan rahmat Allah Ta'ala. Turun kepada kita musibah, kemalangan, tapi masih lagi hidup
kereta je rosak, nyawa selamat. Masih lagi ada rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Syukur tak? Patutnya. Kemalangan? Alhamdulillah. Yang rosak kereta, badan, nyawa, ada lagi. Balik-balik rumah, anak bini pun tak kehilangan. Suami dan juga ayah masih ada. Maka di saat musibah itu masih ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sahabat kita di Palestin ditimpa musibah serangan Israel laknatullahi alaih. Tapi walaupun begitu rupa musibah tersebut, masih ada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ramai yang terbunuh, yang syahid terbunuh, tapi syahid mereka tersebut. Jenazah tersebut berbau harum wangi. Rahmat Allah Ta'ala. Terputus bekalan air, terputus elektrik, tapi masih ada lagi pertolongan Allah Ta'ala daripada jalan yang tadi sangka kepada saudara kita di Palestin, di Gaza. Terjumpa telaga air di bawah ketika dimatikan saluran air pipe-pipe. Maka ini semua adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada musibah, masih ada rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tiada Tuhan melainkan Allah, pemilik arasy yang agung. Kita menyandarkan puji-pujian kepada Allah, kerana yang menurunkan musibah ini adalah Allah yang memiliki arasy yang maha agung, yang mengetahui segala-galanya. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard rabbul arsyil karim. Tidak ada Tuhan yang layak kita mohon pertolongan, kita mohon sandarkan harapan, sandarkan permintaan, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik sekalian langit dan pemilik sekalian bumi ini, dan pemilik sekalian arasy yang maha mulia. Maka tuan-tuan, kita sandarkan pertolongan ini, kita minta kepada Allah Ta'ala. Walaupun apa doa ni Ustaz, tak ada doa pun, ini hanya zikir la ilaha illallah. Maka pada zikir la ilaha illallah ini adanya iqrar. Iqrar itu apa? Pengakuan kita bahawa kita mengagungkan Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah. Di saat kita ditimpa musibah, kita sedang mendidik hati kita untuk mentauhidkan Allah. Yang berikan musibah itu ialah Allah. Redhalah dan pasrahlah dengan musibah ini, dan dengan kalimat tauhid ini juga lah kita minta pertolongan daripada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dengan kalimat tauhid yang aku lakukan ini, Engkau angkatkanlah segera musibah dan bencana ini daripada aku, ya Allah, daripada ahli keluarga aku, ya Allah, daripada masyarakat, ahli masyarakat di negara aku, ya Allah. Ini kenapa disebut la ilaha illallah, kalimat tauhid yang merupakan tunjang kepada zikrullah, tunjang kepada akidah kita. Kalimat syahadah adanya konsep la ilaha illallah, dan la ilaha illallah adalah zikir yang tunjang kepada zikir-zikir yang lain. Andai tunjang ini kukuh, maka ia akan disambungkan dengan zikir-zikir yang lain yang kita lafazkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, mari sama-sama kita baca zikir ini tuan-tuan malam ini. Mudah-mudahan andai ada di kalangan kita semua ditimpa musibah, ditimpa malam bencana, ataupun ditimpa kesusahan, kita rasa pusing, rasa sedih, rasa kecewa, rasa putus asa, maka zikir dapat menenteramkan hati-hati kita dan menjadikan jiwa kita jiwa yang besar untuk mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu. Saya baca tuan-tuan ikut, kita ulang 3 kali. Mudah-mudahan kalau di kalangan kita timpa musibah, dia akan segera musibah tersebut, dan kita akan juga kepada saudara-saudara kita di Palestin agar Allah segera mengangkat musibah mereka, agar mereka diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya baca tuan-tuan ikut. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah Rabbul arsyil azim. La
samawati wal ard Rabbul arshil karim La ilaha illallah Al-azimul halim La ilaha illallah Rabbul arshil azim La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard Rabbul arshil karim La ilaha illallah Al-azimul halim La ilaha illallah Rabbul arshil azim La ilaha illallah Rabbus samawati wal ard Rabbul arshil karim. Saat ditimpa musibah dan kita minta ditolak musibah tersebut, maka kita amalkan zikir ini. Kan? Ulang. Apa juga mungkin kita ada urusan-urusan penting, dan tiba jam, kita rasa bimbang tak sempat sampai waktu tertentu. Amalkan zikir itu, tetapkan hati kita dan kita selamat sampai dan dimudahkan urusan kita. Amalkan doa ini, insyaAllah hati kita akan tenang dan mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu ataupun jalan keluar daripada musibah yang ditimpa kepada kita. Kerana Allah boleh datang pertolongan daripada jalan yang tak disangka. Kita tengah bawa kereta, bawa motor, tiba-tiba minyak habis, terlupa isi minyak. Dia tengah-tengah highway, sesi minyak mungkin jauh. Tiba-tiba Allah putuskan orang mungkin bukan Islam yang datang tolong kita, bantu kita, tolak motor kita dan sampai ke sesi minyak tanpa mengharapkan kebalasan daripada kita. Itu semua kerja Allah Ta'ala. Berlaku itu, berlaku sedemikian. Maka itu bagi kita datang daripada orang Islam dan bukan juga orang Islam. Itu semua kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menurunkan pertolongan dan buka jalan keluar kepada kita terhadap musibah yang ditimpakan kepada kita, kerana dialah Allah yang memberikan musibah dan dia juga lah yang berhak untuk mengangkat kembali musibah tersebut. Baik. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, dalam riwayat Muslim pula bahawasanya Nabi SAW apabila menghadapi sesuatu perkara yang penting, baginda Nabi sentiasa mengucapkan zikir di atas tadi. Dalam riwayat Imam Muslim sahih bahawa Nabi juga telah mengucapkan zikir tersebut, la ilaha illallah. Nak menghadapi ujian, pemeriksaan anak-anak kita, dia tak ajar zikir. Menghadapi ujian, pemeriksaan, menghadapi temuduga dan sebagainya, amalkan zikir tadi, insyaAllah mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian pula jika beliau ditimpa kesusahan, beliau juga di baginda Nabi akan mengucapkan zikir yang sama. Ditimpa musibah, perkara-perkara penting, nak menghadapi sesuatu yang penting, Nabi juga mengamalkan zikir la ilaha illallah itu sebanyak 3 kali. Kemudian lagi kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, kami meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila beliau ini baginda Nabi menanggung perkara yang menyusahkannya, baginda Nabi akan membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith. Apa maksudnya? Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang maha hidup. Ya Qayyum, wahai Tuhan yang berdiri dengan sendirinya. Yakni bukan berdiri macam kita berdiri ni, maksudnya berdiri dengan sendiri tanpa perlu mengharapkan bantuan
sesiapa pun. Allah tidak bergantung dengan sesiapa pun. Allah Qayyum. Birahmatika astaghith, dengan rahmatmu ya Allah aku mohon, dengan rahmatmu ya Allah astaghith, maka aku mohon pertolongan daripadamu ya Allah. Angkatkanlah musibah ini, permudahkanlah urusanku ini ya Allah. Itu maksud birahmatika astaghith. Kalau kita solat, kalau ramai juga boleh dibaca nastaghith dengan nun. Astaghith aku, saya solat. Kita minta doa ramai ahli keluarga kita berjemaah, nastaghith birahmatika nastaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith. Kita minta perlindungan daripada, minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi, dan kata Imam Tirmizi ini adalah hadis yang sahih isnadnya. Kalau tadi rasa macam panjang sangat, Ustaz. La ilaha illallah ni tak teringat, terlupa. Ambil yang pendek, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, dan sambunglah minta, mengajulah kepada Allah apa jua hajat kita, minta Allah angkat musibah, angkat bencana, permudahkanlah urusan kita, sebut titip kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berkenan dan perkenankan hajat kita tersebut. Baik, itu biasa semua tuan-tuan, sebagai penutup malam ini kita ambil dua saja, malam ini doa dan kesusahan sebelum masuk waktu isyak ini. Saya baca juga ikut, ulang seperti 3 kali, dan mudah-mudahan siapa yang ada hajat, sekolah hajatnya sendiri masing-masing, mudah-mudahan Allah akan musibah dan Allah memudahkan urusan kita semua. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith. Baik, jadi itulah apa yang kita ambil pelajaran pada malam ini tuan-tuan. Dua doa yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat kita menolak bencana, dan doa untuk menghadapi sesuatu perkara-perkara penting. Mudah-mudahan Allah memudahkan urusan kita, Allah buka pintu-pintu jalan keluar kepada kita semua, dan doakan juga kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Mudah-mudahan Allah berikan pembebasan Palestin dengan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Semua kita berdoa kepada Allah taala, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kedua ibu bapa kami ya Allah. Kasihlah mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a ya Allah, ya Tuhan kami, kurangkanlah kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban, kurangkanlah kami rezeki yang baik dan halal ya Allah. Wa nas'aluka amalan mutaqabbala, kurangkanlah kami amalan yang diterima olehmu ya Allah. Allahumma ja'al khaira umrina akhirah ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik umur kami pada penghujungnya ya Allah. Waj'al khaira a'malina khawatimah, jadikanlah sebaik-baik amalan kami pada penutupnya ya Allah. Waj'al khaira ayyamina yawma nalqah, jadikanlah sebaik-baik hari-hari kami bertemu denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Dengan tasbih kafarat dan surah